Mulakan pengajian pada pagi ini dengan kita sama-sama baca Al-Quran. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhiruhu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa qaliluhu wa syafi'uhu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ilal malaikatil muqarrabin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima ji'tu bih. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga hawa nafsunya akur atau cenderung pada aku yang kebal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wa intifa wa ifadatu istifadah wa la asana tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasuli wa du'a ila al-huda wa dalalati ila al-khairi ibtigha awalihillah wa maradatihi wa ruhi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, amati sudakan Tuan Imam, suruh sudakan Tuan Bidar, pengurusi surau dan kuasa surau, sidang jemaah muslimin muslimat yang alhamdulillah kita pada alhamdulillah syukur ta'ala kerana dengan limpah kurnia rahmat daripada Allah. Lagi tuan-tuan kita dapat bersama pada subuh ini. Mudah-mudahan pertemuan kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Jadi pagi ini kita sambung berkenaan dengan perkara-perkara yang membatalkan wudu. Perkara-perkara yang membatalkan wudu. Di muka surat 76. Baik. Baik, perkara-perkara yang itu meruntuhkan wudu
membatalkan wudhu. Yang seterusnya ialah menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan. Menyentuh alat kemaluan dengan tapak tangan dan tapak jari tanpa berlapik membatalkan wudhu. Sama ada kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain, sama ada kanak-kanak atau dewasa, kemaluan hadapan atau belakang, sengaja ataupun terlupa. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Busrah binti Safwan. Busrah binti Safwan bahawa Nabi SAW telah bersabda, "Idza massa ahadukum zakarahu wa bi riwayatin farjahu falyatawadda." Apabila menyentuh salah seorang kamu akan kemaluannya, zakarnya lah. Wa bi riwayatin, dan sabit satu riwayat lain katakan farjahu, parasnya, falyatawadda. Maka hendaklah berwuduk. Penyentuh kemaluan batal wuduk. Okay? Jadi batal itu dengan batin tapak tangan. Di situ dia tak sebut batin, sebenarnya dia penambah tu batin tapak tangan ataupun batin jari. Sebab tangan jari kita ni dia ada batin dan zahir. Batin dan zahir. Batin tu yang bila kita buat macam ni, yang batin tu maksudnya yang tak nampak tu dikatakan batin dia. Bila kita tutup macam tu, yang tak nampak tu batin, yang nampak tu zahir. Nampak tu zahir. Okay? Batal wuduk itu. Jadi kalau kita tak mengaji, kita macam mana kita nak tahu? Kita tak mengaji. Kita ingat menyentuh dengan tapak tangan asal batin zahir batal lah kan. Benar kita ni ada batin dan zahir dia. Yang disebut lagi kita lain. Jadi yang menyentuh kemaluan tu yang batin dia, yang tak nampak tu lah. Yang tak nampak tu tersentuh kemaluan kita. Ataupun tapak jari, batin tapak jari tanpa berlapik. Dia membutuhkan kita berwuduk. Baik. Kalau disebut dalam kitab Arab ni, masul farji. In masal farji bibatil kaf. Bibatil kaf wa asabi' bigariha ilin yang wudu sawa'un masa farjahu au farja ghairi kabiran au saghiran wa sawa'un kana qubulan au duburan amdan au sahwan lima rawat Busrah binti Safwan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza massa ahadukum zakarahu wa fi riwayatin farjahu falyatawadda, maka hendaklah berwuduk. Istilah kita Arab ini disebut bibatil kaf. Idza massa farji bibatil kaf. Bila menyentuh seorang itu kemaluannya dengan batin. Disebut batin. Sini terjemahannya tak sebut batin. Dalam Arabnya disebut. Jadi kalau kita tak mengaji, kita tak tahu. Kita membaca-baca menyentuh dia. Boleh ke? Tak cukup. Jadi kita akan salah pemahaman. Itu pentingnya guru lah kepada kita. Kalau kita tak guru, kita merabang-rabang menyentuhnya. Kita ingat kita buat betul, tapi sebenarnya tak betul. Baik, menyentuh alat kemaluan dengan batin tapak tangan. Bibatin kaf dan juga bibatin asabi' dengan batin jari, tapak jari tanpa berlapik membatalkan wuduk. Sama ada kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain. Sentuh kemaluan sendiri batal atau tersentuh kemaluan orang lain, gogor tersentuh baunya. Sentuh sangat bau, sentuh baunya batal lah.
batal lah kita punya tu wuduk kita. Sama ada kita sentuh tu kemaluan kanak-kanak atau dewasa, kemaluan hadapan ataupun belakang. Kemaluan hadapan atau belakang. Belakang ni maksudnya, belakang ni maknanya kat gelang tubuh lah. Gelang tubuh tu. Kalau setakat pada punggung ni tak batal lah. Kan, colek punggung tak batal lah. Kan? Colek tak batal lah. Kan? Maksudnya lelaki lah, lelaki dengan lelaki. Lelaki-lelaki. Tapi kalau lelaki dengan perempuan yang ajnabi batal lah. Tersentuh punggung. Tersentuh punggung perempuan yang ajnabi batal lah. Dia pakai kain tak ada lah batal. Kain berlapis tak ada lah batal. Maksud saya ni tak berlapis lah. Dan yang terkena tu ialah kalau masuk yang gelang punggung tu ialah lelaki dengan lelaki lah. Kata lah sama ada hadapan atau belakang, sengaja atau terlupa. Walaupun terlupa, sengaja atau terlupa. Sebab dalam bab fiqh ni dia ada benda yang terlupa batal. Terlupa, walaupun dia terlupa batal. Walaupun kebiasaannya bila kita terlupa dan terlupa, maafkanlah. Tapi ada benda item tertentu ni, walaupun terlupa batal juga. Terketut batal, terketut. Kebiasaan kan itu dah tak sengaja. Tapi dah terketut batal, walaupun terketut. Ini berdasarkan hadis riwayatkan oleh Busrah binti Safwan bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza massa ahadukum zakarahu wa bi riwayatin ahfajahu falyatawadda." Apabila seorang kamu menyentuh zakarnya, dalam satu riwayat menyebutkan farajnya, maka hendaklah dia berwudu. Manakala dalam hadis riwayat dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Idza afdha ahadukum bi yadihi ila zakarihi falaisa bainahuma syai'un falyatawadda wudu'ahu lis-shalah." Apabila seorang kamu menyampaikan tangan ke zakarnya tanpa ada sesuatu antara keduanya, mana tak ada lapik lah, maka hendaklah dia berwuduk untuk salat. Apabila seorang kamu menyampaikan tangan ke zakarnya tanpa ada sesuatu, mana zakarnya itu kan tak ada lapik lah, dia ada lapik. Bila ha'ilin bainahuma, tanpa lapik antara keduanya, tak ada lapik apa-apa. Yang sentuh tu batin kita ni, batin. Kalau setakat tepi ni tak ada lah. Tepi ni terkena zakar itu tak ada, di tepi. Dia nak masuk di batin ya. Bila kita wajah ni yang tak nampak tu. Nampak ni kan, ni benda ni tersentuh. Benda ni tersentuh. Malam ni batal lah. Faham kan? Batin itu. Kalau kita tak ngaji, tak faham lah. Betul? Apalagi dia tengok terjemahan, dia baca je terjemahan tu. Dalam terjemahan ni dia tak sebut pun batin. Okay. Kemudian perkataan al-ifdah, idza afdha ahadukum bi ila zakarihi. Perkataan ifdah menyampaikan hanyalah merujuk dengan maksud menyampaikan tapak tangan. Maksud menyampaikan tapak tangan lah kepada kemaluan tadi, kemaluan depan ataupun belakang, maka batallah wudu itu. Okay. Kemudian seluruhnya perkara yang tidak batalkan wudu. Muka surat 77 pula. Perkara yang tidak batalkan wudu. Tidak ada perkara lain yang batalkan wudu selain 5 perkara yang disebutkan. Tidak ada perkara lain yang membatalkan wudu melainkan hazil khamsah, kerja 5 tadi lah. 5 perkara batalkan wudu yang kita dah baca tu. Okey, yang pertama apa? Surat 72, keluar sesuatu daripada 2 jalan.
Yang pertama, keluar serta pada dua jalan, kubur dan dubur. Yang kedua, tidur. Tidur maksudnya tidur tidak tetap papan punggung. Tidur yang tidak tetap papan punggung, maksudnya dianya tidak membatalkan, adanya membatalkan wuduk. Kemudian yang ketiga, hilang akal. Hilang akal, bukan hilang akal sikit-sikit, hilang akal banyaklah. Hilang akal memang lupa itulah hilang akal. Kemudian bersentuh perempuan ni ajnabi lah. Hatta dengan kita bersentuh dengan isteri kita pun batal wuduk kita. Jangan kita anggap bila sentuh, kita ada wuduk, bersentuh tangan isteri kita tak batal. Tapi kalau sentuh rambut isteri tak batal lah. Rambut je tak batal. Maksud sentuh ni kulit, bersentuh kulit dengan isteri kita batal wuduk kita kalau kita ada wuduk. Sebabnya kalau kita dah ada wuduk, jangan berlanggar dengan isteri kan. Macam elak kalau berlanggar hari itu. Itu. Kemudian menyentuh kemaluan, kubur dan dubur dengan bibatin dekap, dengan batin. Batin tak tangan. Batin maksud tadi, kalau kita buat macam ni, kalau kita tekap macam ni, yang tak nampak tu dikatakan batin, tak tangan. Yang nampak tu dikatakan zahir, tak tangan. Maksud yang tersentuh ni, yang batal tu ialah batin. Nampak tangan kita ni terkena kemaluan kita, itu batal lah wuduk. Baik, kemudian 77 tadi, tidak ada perkara lain yang batal wuduk selain 5 perkara yang disebutkan. Ini bermakna wuduk tidak batal dengan sebab keluar darah dari tubuh badan. Berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu bahawa dua orang sahabat Rasulullah SAW mengawal orang-orang Islam pada suatu malam dalam peperangan Zatul Riqah. Lalu salah seorangnya mengerjakan salat. Tiba-tiba datang seorang lelaki kafir, lalu memanahnya. Lantas dia mencabutnya. Kemudian dipanahnya kali yang kedua, kemudian kali ketiga. Kemudian lelaki itu terus rukuk dan sujud dalam keadaan darahnya mengalir. Okey, ini tidak batal wuduk lah. Tidak batal wuduk. Maknanya darah itu keluar, tapi bukan pada kubur dan dubur. Badan ke, kaki tak batal wuduk lah. Baik, kemudian wuduk juga tak batal dengan sebab makan apa-apa daging. Berdasarkan hadis riwayat daripada Jabir radhiyallahu ta'ala, katanya kana akhiru amrayni min Rasulillah sallallahu tarku wudu mimma ghayyaratun nar. Maksudnya perkara terakhir daripada Rasulullah sallallahu ialah meninggalkan berwudu kerana makan makanan yang dimasak dengan api. Makan yang masak dengan api itu tak batal wuduk lah. Dan kalau tidak kan banyak kali nak batal wuduk. Makan daging dia batal wuduk, makan daging makan wuduk kan. Makan lu ayam kan batal wuduk kan. Gitu. Jadi tak batal wuduk lah. Jadi perkara terakhir daripada Rasulullah ialah meninggalkan wuduk kerana makan makanan dimasak dengan daging, dengan api. Wuduk tak batal dengan sebab ketahui orang bersolat. Berdasarkan hadis riwayat daripada Jabir bahawa Nabi SAW bersabda, at-tahiku yanqudu solat wala yanqudu wuduk. Ketawa itu membatalkan solat tetapi tak batal wuduk. Itu kena beza lah. Mana satu batal wuduk, mana satu batal solat. Kalau setakat ketawa dalam sembahyang, wuduk tak batal. Yang batal itu solat. Solat itu kena ulang semula. Tak perlu kita angkat wuduk yang baru. Tak perlu kita angkat wuduk yang baru. Itu juga terkena najis kan. Terkena najis kan, tengah sembahyang terkena najis terjijak kan, wuduk tak batal. Yang batal solat. Solat yang batal kan. Buanglah najis tu, sembahyanglah semula. Basuh najis tu, sembahyanglah balik.
Tak perlu akak wudu boleh. Hanya tak perlu nak rajin-rajin akak wudu. Kalau tak mencakupi daripada 5 perkara tadi, kecuali lain lah. Kalau contohnya kata nak pahala lebih, aku nak pahala lebih, akak wudu je lah. Walaupun wudu tak batal. Situ. Okey. Jadi kenapa batalkan solat tetapi tak batalkan wudu? Sebagaimana tak batal wudu dengan sebab keluar darah, maka demikian juga tak batal wudu dengan sebab muntah. Kerana tak ada dalil yang menunjukkan batal wudu dengan sebab muntah. Cuma kalau orang berpuasa lah. Kalau orang berpuasa muntah dengan sengaja, batal lah wudu, batal lah kita punya puasa tu. Muntah dengan sengaja batal puasa kita. Betul? Makan dengan sengaja batal lah puasa kita. Itu dalam bab puasa muntah ni. Tapi kalau dalam solat, kalau dalam bab wudu, muntah dengan sengaja tidak membatalkan wudu. Cuma kita kena basuh lah mulut kita tadi. Kerana tak ada dalil menunjukkan batal wudu dengan sebab muntah. Oleh kerana itulah Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan bahawa tidak ada perkara yang batalkan wudu selain daripada 3 perkara yang telah disebutkan. Kata beliau, sebaik-baik pegangan saya dalam masalah ini ialah pada asalnya tidak ada pembatalan melainkan jika sabit dengan dalil syarak, sabit dengan hujah syarak atau dalil syarak, Quran hadis. Tetapi ternyata tak ada dalil. Jadi Imam Nawawi dia dah korek-korek, dah buat kajian, dah buat semakan, kan? Rupa-rupanya itu aje lah 5 perkara tadi lah jawatan tadi. So tidak ada penambahnya lain. Kalau tidak ada hujah, tak ada dalil, tak bolehlah kita nak pegang. Contohnya muntah dengan sengaja batal wudu, tak ada dalil, apa kita nak pegang? Dalam syarak ni dia mesti ada dalil yang hujah. Jadi katakan hukum syarak, betul? Hukum syarak ada 2 kan? Hukum syarak ada 2. Satu hukum taklifi, yang kedua hukum wadai. Dalam kitab Asas Akidah tu, Asas Akidah yang susah mengajar kat Masjid Surau kan, yang tak nama belakang tu. Hukum syarak ada 2. Satu hukum taklifi, satu hukum wadai. Mana hukum taklifi? Itulah yang wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Itu adalah hukum taklifi. Hukum wadai, hukum wajib adalah hukum-hukum yang ada kait-kait dengan hukum taklifi tadi. Contohnya syarat. Setiap benda tu kan ada syarat dia. Syarat, lepas tu sebab dia, lepas tu manik dia, cegahan dia, kemudian sah, batal. Sah dan batal. Jadi 5 hukum wadai kan. Di mana hukum wadai dia ada kait-kait dengan hukum taklifi juga. Itu dia kata hukum syarat. Selain daripada hukum syarat, kita ada hukum akal, kan? Selain daripada hukum akal, kita ada hukum adat. Hukum adat, hukum adat itu bukan hukum adat, hukum adat Temenggung ke ada apa parti. Bukan hukum adat tu. Kalau dalam kitab dia kata hukum adat. Hukum adat itu bukan makna hukum adat yang Bupati Temenggung tu. Ayat 9 tu hukum adat kan? Bukan hukum adat tu. Okey? Kena faham hukum adat. Hukum adat ni maksudnya contohnya adat api membakar. Okey? Kemudian adat air itu ialah menghilangkan haus. Okey? Bila api itu tidak membakar, mana itu dikatakan melawan hukum adat. Bila air itu kita minum tak menghilangkan haus, itu dikatakan mencari adat, kan? Mencari adat ataupun melawan hukum adat, Okay? Contohnya apa lagi? Benda berat dan dia akan jatuh daripada atas ke bawah. Tiba-tiba benda berat dia jatuh daripada bawah ke atas, melawan hukum adat. Melawan hukum adat. Itu kata hukum adat tu. Bukan hukum adat tu yang kita faham tu.
komandan berkodit lah benda kan, komandan itu. Baik. Baik, seterusnya dalam hal ini tak boleh dijalankan kias kerana elat batal wudu itu tak dapat dipahami. Dalam hal ini tak boleh menggunakan kias kerana elat sebab batal wudu tak dapat dipahami. Okay? Kias ni dalam fiqh ada satu bab namanya bab kias. Kias ni salah satu dari sumber hukum juga. Kalau kita mazhab Syafi'i ni, sumber hukum kita adalah Quran, hadis, ijma' ulama dan kias. Ijma' ulama dan kias itulah 5 lah sumber hukum. Ijma' Quran, hadis, ijma' ulama dan kias. 4 sumber hukum kita lah dalam mazhab Syafi'i ni. Ada mazhab-mazhab dia tambah lagi sumber hukum yang lain, seperti masalah musalah, istihsan, istishab hal. Okay? Kalau sahabi, perkataan sahabat pun ada juga mazhab lain, dia merupakan tambahan hukum ke situ. Ditambah lagi lah sumber hukum. Kalau kita dalam mazhab Syafi'i ni, sumber hukum kita itu 4, Quran, hadis, ijma' ulama dan kias. Apa itu kias? Kias ni kena mengaji bab kias pula lah. Kalau kita mengaji bab usul fiqh, kita akan jumpa katanya bab kias. Ini kias-kias kan? Kias-kias ni macam dia ni macam ada perserupaan lah. Kias kan. Seterusnya, sesiapa yang telah meyakini dia dalam keadaan suci, setelah itu dia merasa sanksi apakah telah berlaku hadas atau tidak, maka dia tetap dikira dalam keadaan suci. Okay? Sesiapa yang telah meyakini dia dalam keadaan suci, setelah itu dia merasa sanksi apakah telah berlaku hadas atau tidak, mana ragu-ragu lah sama ada ketut ke tak ketut kan, maka dia tetap dikira dalam keadaan suci. Sebab ada kaedah menyatakan al-yakin la yuzalu bisyak. Al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Jadi kalau ragu-ragu tak boleh, dia kena yakin betul-betul lah. Yakin betul-betul kentut kan. Memang terongah lah bunyi ni satu surau semua terongah kentut kan. Itu memang yakin lah. Tak tahulah kalau dia sendiri pun pekak. Orang lain dengar dia terkentut tapi dia tak dengar. Kan, dia tak dengar dengan tu. Okay. Sesiapa yang pada asalnya meyakini dia dalam keadaan berhadas, kemudian dia merasa sanksi adakah dia telah bersuci atau tidak, maka dia dikira tidak bersuci. Itu juga dengan sebaliknya. Kalau orang tu dia memang asalnya dia memang tak ada wudu, asal tak ada wudu, tiba-tiba dia ragu-ragu sama ada dia ada wudu atau tak ada wudu, maka kembali pada masa dia tidak berwudu. Dia tidak berwudu lah. Sama macam tadi lah, kalau seorang tu dia yakini dia suci, dia yakin dia suci, tiba-tiba dia rasa ragu, dia berhadas ke tak berhadas, betul ke tak betul, maka kembali pada kemasannya dalam keadaan suci. Dia suci lah. Yang penting tu pentingnya mengaji kan. Kalau nak mengaji kau tahu tak ragu lah kan. Dia ragu ni sedang lah syaitan masuk. Antara sebab seorang itu syaitan pada masuk ialah ragu-ragu, sebab dia tak confident kan gitu. Baik, kemudian ini kerana mengikut kaedah sesuatu yang telah diyakini tak akan hilang dengan sebab timbul kesangsian. Al-yakin la yuzalu bisyak. Yakin itu tak boleh hilangkan dengan keraguan. Ini berdasarkan kepada kaedah. Kaedah dalam kitab contohnya Asbah wa Nazair. Asbah wa Nazair ini ialah kitab berkenaan dengan kaedah-kaedah usul fiqh. Yang sekarang dalam mazhab Syafi'i banyak kitab lah. Adalah harus berwuduk sebelum masuknya waktu salat. Malah ia disunatkan. Harus berwuduk sebelum masuk waktu salat. Malah ia disunatkan. Dan kita digalakkan serta berwuduk. Kisah Bilal bin Rabah kan, Nabi pernah terdengar suara sepatu Bilal. Suara sepatu Bilal dalam syurga. Sedangkan Bilal masih hidup lagi.
Tapi Nabi dah terdengar suara dalam syurga lah. Kan, kemudian Nabi tanya dengan Bilal, "Ya Bilal, aku terdengar suara kau, kasut kau dalam syurga. Apa amalan kau? Apa amalan kau?" Maka Bilal kata, "Amalan aku ialah apabila aku tak batal dulu, aku akan duduk semula. Itu sebabnya kita kena lazimkan selalu lah dalam keadaan berwuduk. Kalau dah batal wuduk, carilah tempat wuduk, wuduk semula. Okay? Sebab ada kelebihan orang yang sentiasa dalam keadaan berwuduk. Okay? Disunatkan pada orang yang berwuduk mengerjakan solat 2 rakaat sebaik sahaja selesai berwuduk pada mana-mana waktu pun. Okay? Disunatkan bagi orang yang berwuduk mengerjakan solat 2 rakaat sebaik sahaja selesai berwuduk pada mana-mana waktu pun. Itu kalau ada kemudahan lah. Ada kemudahan untuk akak wuduk, pergilah wuduk. Kalau tempat wuduk jauh, mati masalah sikit. Contohnya kalau kita pergi mengerjakan haji atau umrah, memang tak ke tempat wuduk tu jauh. Tempat orang ramai kan. Orang ramai nak akak wuduk pun banyak. Apalagi kalau kita dah masuk dalam Masjid Nabawi itu ataupun dalam Masjid yang Haram, kalau dah terkentut itu masalah. Cari tempat wuduk memang jauh. Jawab. Siap kena naik eskalator dan sebagainya. Kalau Madinah tu di luar daripada dataran tu, masuk ke bawah. Ada tandasnya 2 tingkat. 2 tingkat tandasnya. Kita tandas tingkat, dia ada tandas 2 tingkat. Dia ada level 1, ada level 2. Di bawah tanah. Ada level 1, ada level 2 bawah tanah. Okay? Jadi nak angkat wuduk tu jauh, maka sebabnya mereka orang yang pergi haji umrah tu dia dibekalkan botol kecil, kan? Kadang-kadang dalam kapal terbang pun ada juga, dia berbagi botol kecil tu. Kalau kita rasa tak ada dibekalkan, beli sesiap. Kat Malaysia kan beli sesiap, kan? Masukkan dalam beg, senang nanti bila pergi sana senang. Kalau wuduk bila terbatal, so tembak air. Tembak air itu mestilah air itu menitik. Jangan main sembuh-sembuh je tapi tak menitik. Dia kena sembuh sampai menitik. Menitik barulah kita sapu masuk muka. Lepas tu terspray tangan perintah sampai menitik. Betul. Sampai menitik kepala kita dan kaki lah. Sah lah kita punya wuduk tu. Sebab susah lah kata wuduk. Dalam kapal terbang pun susah juga nak wuduk sebab tandas kapal terbang kecil dan besar. Kecil kapal terbang dia bertandas tu. Susah kalau kita nak angkat wuduk. Leceh. Sebab dia dibekalkan spray tu senang. Kemudian sunat memperbarui wuduk untuk bersolat setelah sebelumnya dia bersolat dengan wuduk yang lain dan tidak terjadi hadas kepadanya selepas itu. Kemudian perkara yang menyebabkan wuduk wajib berwuduk. Perkara yang menyebabkan wajib wuduk dan dianggap sebagai syarat untuknya dalam keadaan haram bagi seorang yang berhadas melakukan perkara tersebut ialah pertama solat. Perkara yang menyebabkan wajib berwuduk dan dianggap sebagai syarat untuknya dalam keadaan haram bagi seorang itu berhadas melakukan tersebut ialah solat. Nak solat mestilah berwuduk kan? Kerana syarat sah solat itu berwuduk. Syarat sahnya mestilah berwuduk. Kalau air tak ada, tayamum. Air tak ada tayamum. Carilah tempat tayamum ataupun kita belilah orang kata siap-siap debu tayamum tu. Ataupun tadi spray lah. Waktu spray tu beli, masukkan air dulu. Tenang. Allah Ta'ala sebut Al-Quran, Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Maksudnya wahai orang beriman, apabila kamu telah mengerjakan solat padahal kamu berhadas kecil, maka berwuduklah, yaitu basuhlah muka kamu dan kedua tangan kamu meliputi siku dan sapu sebahagian daripada kepala kamu
dan basuhlah kedua kaki kamu meliputi bubu dari. Di situ disebut dan sapulah sebahagian daripada kepala kan. Sebahagian kepala ni ba'du kepala. Sebahagian kepala ni ataupun dia meliputi kepada suku kepala lah. Ataupun pada tidak pun 3 helai rambut pun dah boleh. 3 helai rambut pun dah sah lah kita kat urut. Kalau orang botak macam mana? Kalau orang botak, kalau tak ada rambut langsung dicin kan, itu dilalukan saja lah, lalukan. Tapi kalau orang botak pun kadang-kadang dia ada rambut juga, rambut dia sikit dia halus kan. Ataupun orang yang dah cukur kepala, orang yang cukur kepala pagi cukur kepala, petang tu biasa rambut dah mula tumbuh. Petang rambut dah mula tumbuh kan. Itu sebabnya taklah dilalukan air. Kalau tidak pun 3 helai rambut. Usahkan wudu. Syarat kat wudu lah. Dia tak semestinya sapu semua kepala. Sapu semua kepala itu adalah sunat. Sunat menyapu seluruh kepala itu sunat. Yang wajib itu menyapu sebahagian kepala. Sebahagian ni paling tidak pun 3 helai rambut. Kan? Kira-kira sah wudu dulu. Bagi orang yang tak ada rambut, maka naklah dilalukan sajalah. Tapi kalau orang bercukur rambut biasanya kalau pagi dia cukur, petang tu biasa dah tumbuh lah. Gitu. Baik, maksudnya bila kamu hendak bangun untuk menjalankan solat, maka wajiblah wudu. Dan solat tak sah tanpa wudu, sama ada orang tertahu atau bodoh atau lupa. Tetapi apabila seorang solat dan kena jahil atau terlupa tentang wudu, dia tidak berdosa, tetapi wajib mengulangi semula solatnya. Wajib mengulangi solat. So maknanya dalam konteks terlupa ni pun dia tengok-tengok keadaan lah. Tengok keadaan macam mana. Ada masa yang terlupa tetap batal kan. Macam tadi kan terlupa kan, batal lah wudu tadi. Walaupun terlupa batal lah wudu. Dekat mana tadi kita baca tadi? Ada. Okay? Kemudian Nabi SAW bersabda, la yaqbalullahu salatan ahadukum idza ahdasa hatta yatawadda. Allah Ta'ala tidak menerima salat seorang kamu apabila dia berhadas sehinggalah dia berwudu. Allah Ta'ala tidak menerima salat seorang tadi apabila dia berhadas sehinggalah dia berwudu. Kecuali dalam keadaan darurah. Darurah maksudnya air pun tak ada kan, untuk tayamum tanah tayamum pun tak ada. Jadi kita salat kerana menghormati waktu. Tapi sebaiknya kita standby air lah. Sekarang ni kita banyak botol mineral kan, air mineral kan. Kadang-kadang dalam kereta kita ada air mineral. Air itu digunakan untuk berwuduk lah. Air itu digunakan untuk berwuduk. Standby lah. Kita kalau kita jam di jalan raya, sesak jalan raya, jadi sedangkan waktu dah masuk azan, apalagi waktu tersebut singkat. Contohnya maghrib, waktu yang singkat. Maghrib lebih kurang dalam 20 minit je, 40 minit kan. 40 minit dah sampai dah waktu isyak balik kan. Jadi kalau jam kita tu 2 jam 3 jam dalam kereta macam mana? Tersangkut kan. Itu kena standby air mineral lah. Kita kena agak lah, kita nak pergi mana. Jalan jauh atau jauh. Kalau jauh kita standby air. Juga dia bukan air untuk baca wudu je, air nak terkencing pun kena standby juga lah. Kadang sakit perut lah macam-macam kan. Dah masalah dah. Nak cari tempat nak buang air pun susah. Area pun tengok kadang bergantung panjang kan. Kalau jam area tu tandas orang bergantung. Okay. Kemudian Rasulullah bersabda, la yaqbalullahu salatan illa bituhur. Allah Ta'ala tidak menerima salat tanpa bersuci. Masuk bersuci ni agak wudu lah. Bukan masuk bersuci ni yang kata hanya sekadar mandi. Sebab mandi sebenarnya sekadar mandi saja, belum dianggap sebagai bersuci. Bersuci ni maksudnya agak wudu. Boleh dikatakan orang itu bersuci.
Kalau mandi hada besar, bila kita niat mandi hada besar, mana kita bersuci. Bersuci lah. Mensucikan diri pada mandi hada besar. Kalau sekadar mandi biasa, itu belum dikatakan sebagai bersuci. Kalau sekadar mandi biasa, dia mestilah berwuduk baru dikatakan sebagai bersuci. Dalam konteks Islam. La yaqbalullahu salatan illa bituhur. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci, iaitu dengan wuduk atau apa yang menggantikan tanpa wuduk. Hadis ini juga bermaksud tidak sah salat kecuali dengan berwuduk. Okay. Kemudian tawaf keliling Kaabah, iaitu merangkumi tawaf wajib dan tawaf sunat. Sama ada tawaf yang termasuk dalam ibadat haji atau umrah atau tidak. Ini kerana syarat tawaf adalah seperti syarat solat bersuci. Nampak? Jadi kalau kita tawaf di Kaabah mesti ada wuduk, kan? Sebab dia dah termasuk dalam kawasan masjid. Sebab tawaf ni dia masuk dalam kawasan masjid. Kalau sa'i dia tak termasuk dalam kawasan masjid, walaupun di sebelah aja. Kan, lepas kita tawaf biasanya kita akan sa'i kat sebelah. Di situ ditulis masra' mim sin alif mim sin ro alif ain masra' ni tempat bersa'i. Mana kita keluar daripada tempat tawaf tu, bila selesai tawaf tujuh kali, kita biasa selepas selesai tawaf tujuh kali, biasanya kita akan sunat, sembahyang sunat tawaf dalam dataran Masjidil Haram tu lah. Dalam tanda tempat yang kosong, lapang tu, okay? Kat situlah kita tawaf. Biasanya belah tepi lah, belah tepi. Contohlah, contoh, ni dataran Masjidil Haram. Lepas tu tengah-tengah tu Kaabah. Kita tawaf di dalam ni, di tepi ni masih ada tempat kosong. Tepi dia ada kosong lagi. Ada. Tapi dia dah pagar lah. Tak, ada masanya tepi-tepi dia ada kosong. Bila kosong, dah selesai daripada tu, kita bertawaf, kita pergi ke tepi itu untuk sembahyang sunat tawaf. Lepas tu kita akan minum air zam-zam. Ke tepi tu ada botol-botol besar tu, takir besar air zam-zam. Pergi minum air zam-zam tu. Okay, dah selesai minum zam-zam semua, dah selesai kita sunat tawaf, dah berdoa semua, baru kita keluar dari dataran tu pergi ke masra', tempat bersa'i kita. Keluar dari tempat sa'i tu naik ke atas, bagi ke bawah, sampai ke Bukit Safa. Bukit Safa tu lah dia permulaan, dia kata ibtida'ut tawaf, permulaan solat, permulaan tawaf apa? Permulaan sa'i. Sebab sa'i mesti dimulai daripada Bukit Safa. Sa'i tak boleh dimulai dari Bukit Marwah, dia mesti Bukit Safa dulu. Safa pergi ke Marwah, Safa lagi. Lepas tu Safa, Marwah lagi. Sampai 7 kali. Yang tandis. Okay. So maknanya kalau kita nak tawaf mesti berwuduk. Itu sebabnya standby apa tadi, akhir tadi, botol tu. Takut nanti ni. Lepas tu satu lagi, air tu penting untuk kita hilangkan najis pada slipper kita, tapak slipper tu. Sebab di dataran, di luar daripada dataran Masjidil Haram tu kadang banyak merpati, burung merpati ni banyak. Ribu-ribu burung merpati kan. Kan dia berak sana berak sini, tempat laluan orang luar ke dataran kan. Dataran tu orang luar. Jadi kadang terpijak burung merpati. Dia pakai slipper kan. Terpijak. Jadi sebelum masuk ke dalam Masjidil Haram, kita nak buka slipper kita kat luar tu. Buka slipper, tembak dengan air. Tembak dengan air botol tu untuk hilangkan najis. Kalau kita yakin slipper itu kena najis, tak masalah. Okay? Dah selesai. Lepas tu dah tembak air. Lepas tu biasa dia dibagi buncang. Orang jemaah haji atau umrah dibagi buncang. Masuk ke slipper dalam buncang tu. Lepas tu letak belakang kita, pergilah masuk dalam Masjidil Haram, kita faham. Macam tu. Okay? Okay, seterusnya mana dia?
sudah. Iaitu malam kumi tawaf wajib, kan, tawaf sunat. Sama ada tawaf yang termasuk dalam ibadah haji atau umrah atau tidak. Ini kerana syarat tawaf adalah seperti syarat solat, iaitu bersuci. Nampak? Tawaf mesti bersuci, mesti ada wudu. Berdasarkan hadis riwayat daripada Ibn Abbas dan Ibn Umar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tawaf bil baiti salatun illa anna Allah Ta'ala abaha fihi kalam." Bertawaf di Ka'bah itu adalah sunat, adalah salat. Bertawaf di Ka'bah itu adalah salat. Akan tetapi Allah Ta'ala menghalalkan berkata-kata semasa tawaf. Jadi maksudnya dalam bertawaf itu boleh berkata-kata. Cuma kita digalakkan lebih pada berzikir lah, berzikir. Dan biasanya jemaah haji umrah dia dibekalkan satu buku kecil. Buku kecil itu ada bacaan-bacaan, bacaan ketika bertawaf. Okay? Dan hadis yang saya menyebutkan, ada Nabi SAW yang tawadda lit-tawaf wa qala la ta'khudhu anni manasikakum. Nabi SAW berwudu untuk tawaf dan baginda bersabda, ambillah daripadaku cara-cara ibadah hajimu. Okey, habis. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Tak benar jauh. Baik, seterusnya kita lihat pada dalam sikit satu soalan atau dua soalan yang kita tamatkan. Tasawuf boleh kan? Jadi tasawuf. Bersurat? Tak ada. Bagaimana perkembangan tasawuf pada kurun ke-7 Hijrah? Betul tak? Ni baca ya. Bagaimana perkembangan tasawuf pada kurun ke-7 Hijrah? Kurun ni berapa tahun? 100 tahun kan? 100 tahun. Mana satu kurun? 100 tahun satu kurun. Ke-8? Apa dia ada kurun. Kurun apa kita tahu ni? Nanya satu kurun berapa tahun ya? Oke, satu kurun 100 tahun. Kurun dah dapat lebih kurang sama itu. Kurun ke-15, abad ke-15. Kita sekarang abad berapa? 21. 25. Tahun 20 abad ke-25. Asal-asal lah. Cuma apa dulu kita abad tu satu abad lebih tahun pada tahun kita. Oke, satu abad. Oke, satu abad ada 100 tahun. Oke, 100 tahun sama dengan kurun lah. Abad kurun sama. Kurun tak tinggi je tu. Kurun dengan abad sama. Oke, ini sudah begini.
Sebab kalau kurun 100 tahun, satu kurun 100 tahun, satu abad pun 100 tahun. Sudah sama je. Jadi bagaimana perkembangan tahun pada kurun ke-7? Mana dah 700 tahun dah. 700 tahun selepas daripada peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Jadi Profesor Muhammad Mustafa Helmi menegaskan kaedah kajian tasawuf pada kurun ini seperti berikut. Kajian tentang al-mujahadat. Kajian tentang al-mujahadat. Mujahadah itu mujahadah lah. Mujahadah nafsi kan. Dan rasaan rohani serta wujud al-mawajid yang dihasilkan melalui mujahadah tadi. Demikian juga pengiraan diri ke atas segala amal untuk mendapat kerasaan rohani tadi yang menjadi makam dan kemudian dia meningkat ke beberapa makam yang lebih tinggi. Sebab dalam tasawuf ni ada makam. Dia ada makam zuhud, dia ada makam taqwa, kan? Dia ada makam macam-macam makam lah kan. Dia ada makam musyahadah, kan? Makam musyaratah. Dia ada lihat dalam kitab-kitab tasawuf lah, dia ada macam-macam makam ni. Makam musyahadah pun ada. Jadi dalam hasil pada amalan tadi dia akan meningkatkan diri kita daripada satu makam ke makam yang lain. Makam ni bukan maknanya kubur. Kan ada satu istilah makam lagi, makam Ibrahim. Apa maksud makam Ibrahim? Makam Ibrahim. Makam Ibrahim adalah tempat berdiri Nabi Ibrahim untuk membina Kaabah. Kan di Masjidil Haram dia ada makam Ibrahim. Kan di dataran tu dia ada satu tempat dalam kaca yang macam warna emas kan. Dalam tu terdapatnya makam Ibrahim. Maksud makam ni tempat asas berpijaknya bekas tapak kaki Ibrahim tu ketika dia membina Kaabah. Itu termasuk makam juga. Kalau sini dalam tasawuf makam ni ada kedudukan daripada satu tingkat ke tingkat yang lain. Jelaslah bahawa seorang murid melalui setiap mujahadahnya akan mengalami hal sebagai hasil buah daripada mujahadah. Ini hasil daripada mujahadah diri, kan, bersungguh-sungguh dalam melawan hawa nafsu tadi, maka dia akan dapat menaikkan dirinya daripada satu tingkat ke satu tingkat yang lain. Hal yang berlaku pada jiwa murid itu sama ada daripada jenis ibadah yang telah kukuh dan tepat ataupun bukan daripada jenis ibadah tetapi merupakan sifat yang berlaku atau berhasil dalam jiwa murid. Murid maksudnya orang yang menuntut ilmu lah. Asal murid ni lah. Murid ni ialah istilah dalam tasawuf, ialah orang yang berjalan kan. Kalau satu lagi syekh ni yang membimbing orang yang berjalan tadi menuju kepada Allah Ta'ala. Murid ni orang yang berjalan menuju kepada Allah. Bukan makna murid sekolah. Murid sekolah tu belajar ke sekolah. Ini kalau murid dalam tasawuf ni mana orang yang belajar dalam konteks untuk menuju kepada Allah, tapi dia dibimbing oleh syekh ataupun tubuh dia lah. Sebab dalam tasawuf ni mesti ada syekh. Kalau tidak nanti sesat baranlah, tak ada syekh, tak ada guru yang memimpin dia. Baik, seperti rasa duka dan gembira, rasa sempit dan lapang, rasa hebat dan mesra. Demikianlah hal murid tadi akan terus meningkat daripada satu makam ke satu makam sehingga berakhir ke makam tauhid dan irfan yang hanya dicapai oleh rasa-rasaan rohani dan penyaksian az-zuq wal al-i'yan. Zuq wal i'yan. Zuq ni zuq rasaan, zuq. Okey. Sebab dalam konteks ibadah pun mesti ada rasaan dia. Zuq dia lah kemanisan ibadah. Betul tak? Jadi kalau orang ibadah tapi tak manis, tawa je, itu yang dibuat sekejap kan, lepas tu tak balik kan. Dia tak balik sebab dia tak ada zuq, dia tak ada rasaan kemanisannya dalam ibadah. So dalam ibadah pun ada kemanisan. Dalam makan pun kita ada kemanisan makan kan. Kalau tak mandi memang kita tak nak makan kan. Apa ni tawa ni.
Air tawar, dia kuih pun tawar, tak gula, tak cukup ke bang. Kan? Jadi bila ada manisan tu, mani-mani tu baru lagi sedap nak makan. Jadi lah konteks ibadah pun ada juga. Mesti ada kemanisan ibadah. Kalau tak ada kemanisan ibadah, dia buat ibadah tu sekejap lah, kita tak nak buat lagi. Ya, itu. Kemudian kajian tentang Al-Kasyaf yang beredar di sekitar hakikat 5 dari alam Al-Ghaib, seperti sifat ketuhanan, kemudian Al-Arash, Al-Kursi, Al-Malaikat, Al-Wahyu, Al-Nubuwah, kenabian, Al-Ruh. Kasyaf juga merangkumi hakikat setiap yang wujud, sama ada rasa, sama ada nyata atau gaib, dan rantai-rantai penciptaan alam ini daripada penciptanya. Al-Kasyaf terhasil daripada orang soleh sebagai hasil buah daripada mujahadah, khalwah dan zikir. Ataupun Al-Kasyaf. Al-Kasyaf ni maksudnya sesuatu benda yang boleh dicapai. Jadi dua sebenarnya Al-Kasyaf ni. Satu boleh dicapai dengan ibadah kita. Satu lagi pemberian daripada Allah. Allah Ta'ala bagi dia anugerah dan kasyaf. Maksud kasyaf ni dia boleh nampak sesuatu benda yang orang tak nampak. Kasyaf kan? Kasyaf. Oh, boleh kasyaf lah kan? Orang lain tak nampak, aku nampak kan? Kasyaf. Ni maknanya benda Allah Ta'ala anugerah pada dia. Satu lagi, kasyaf ni boleh dicapai, boleh dapat hasil beribadah kita. Hasil ibadah kita yang bersungguh-sungguh, dia ikhlas pada Allah, kita boleh dapat kasyaf. Jadi kemudian Al-Kasyaf terhasil daripada amal ahli soleh sebagai hasil dan buah daripada mujahadah diri dia. Kemudian khulwah ni mengasingkan diri lah, mengasingkan diri pada orang ramai, dan zikir yang dipastikan daripadanya. Dari sinilah akan terbuka hijab, dinding hijab ataupun alam isi, alam benda yang dirasa, dan alam melihat, alam-alam daripada seluruh urusan Allah Ta'ala, dengan cara yang tidak akan sesekali dapat dilihat oleh orang yang dapat terikat dengan alam isi. Nak kasyaf ni nampak ialah benda-benda yang sebalik daripada hijab lah, yang orang tak nampak tapi dia nampak lah situ. Dia nampak jin kan, nampak syaitan kan, itu kasyaf lah. Ataupun dia boleh kata nampak masa depan, orang tak nampak, tetapi dia tahulah sekian-sekian ni bulan akan berlaku ke bumi. Dia tahu. Orang tak tahu tapi dia dapat, dia merasa ada, dia akan nampak. Kasyaf. Okay? Jadi. Tapi benda ni benda susah nak dapat. Kita kalau tak nak bagi kan. Jadi. Kalau gerakkan, maka dia dapat kasyaf. Okay? Kemudian daya kasyaf ni berpunca daripada keadaan seorang hamba yang menyepikan rasa lahirnya kepada rasa hatinya, yang ketika itu rohnya mengatasi jiwanya, an-nafs, yang berpakaian dengan jasadnya, lalu menerima pemberian Tuhan dan ilmu laduni. Dapat ilmu laduni itu kasyaf lah. Seseorang yang Allah Ta'ala bagi ilmu laduni itu kasyaf. Okay? Cuma ada dua kan. Satu tadi hasil beribadah kita dapat ilmu laduni. Satu lagi isi daripada Allah Ta'ala bagi pada kita. Ilmu ini ialah ilmu yang kita dapat tanpa perlu kita bersusah payah nak cari, tanpa perlu nak susah payah nak cari, tanpa perlu nak ibadah banyak-banyak, tapi dapat ilmu laduni. Gitu. Okay? Tapi jangan jadi wali syaitan sudah lah, kan? Gitu. Jadi kita nak lah. Okay? Okay, habis sampai situ. Kajian tentang keramat. Wallahu a'lam. Baca setengah. Okay, ada soalan? Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'an wa yaqinan sadiqan wa ala mutaqabbala halalan wa barakatan katsira
وسيان فتاة عالم لنا قلوبنا بنور معرفتك وطاعنا الطالبين اللهم وفقنا في الدين اللهم وفقنا في الدين اللهم اجعل هذا جمال مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت القادرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا سيئاتنا وتوفنا الابرار ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Barakallahu minkum. Alhamdulillah, itu punya kuliah itu sudah selesai. Jadi saya jemput jemaah duduk untuk minum mati. Daripada apa itu tadi dia pernah juga ratu daripada pukul 5 siap-siap ini umur dapat tak di 20%. Kehadiran. Ya, bagus. Kita akan menyusul nanti satu hari esok. Ya. Agak training. Dah jangan lah, tanya tu mereka. Sikit lah, pegangnya sikit je. Kalau betul-betul, Kursi biasa. Sopan pun nak boleh. Ya. beliau semangat. Kursi tak boleh tak.